orang haji yang afdal dan yang akmal. Dia nak cerita, kata orang pergi buat haji ni ramai. Berapa orang daripada yang pergi buat haji ni dia mendapat haji yang betul-betul berkualiti, yang afdal, yang akmal, haji yang sempurna. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita semua tahu haji ni apa dia tuan-tuan? Salah satu daripada pilar, tiang dalam Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Mengucap 2 kalimah syahadah, semayang, puasa, zakat, haji. Maksudnya apa? Maksudnya haji ni kok mana pun nak kena buat. Kok mana pun nak kena buat. Nak kena tu maksudnya apa? Maksudnya wajib bagi orang yang mampu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala bagi janji yang cukup besar kepada haji ini. Hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umrah ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Muslim. Nabi kata apa? Pasal haji, pasal umrah ni, orang yang pergi umrah, lepas tu dia pergi pula umrah. Tahun ni dia pergi, selang setahun dia pergi. Di antara 2 umrah itu, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kafarah dosa. Allah hapuskan dosa. Dosa apa? Dosa kecil. Tuh, anjuran supaya kita teringat nak pergi. Kan Nabi SAW kata, tak disuruh manusia ni bersusah payah pekin belanja, melainkan kerana nak pergi ke 3 tempat. Apa dia? Nak pergi Mekah, nak pergi Madinah, nak pergi Baitul Maqdis. Lain pada tu, jangan sampai menyusahkan diri. Duk pekin belanja, makan Maggi hari-hari. Pasal apa ni? Dah mereka duk ajak pergi tour Europe. Tak payah. Hampir makan lagi bagus. Betul-betul ada duit lebih nak pergi tak apa. Tapi kalau sampai nak kena pekin untuk nak boleh pergi ke 3 tempat ni, Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni Nabi kata apa? Orang buat umrah dengan umrah dia nak pergi pula, in between tu Allah menjanjikan kafarah dosa. Allah menjanjikan penghapusan dosa kecil. Dan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Dan orang yang pergi buat haji dan dapat haji yang mabrur, tidak ada janji kepada dia melainkan syurga. Cukup tinggi. Syurga ni semua orang duk cari. Siapa yang nanti dapat janji dapat syurga ni? Siapa dia? Orang yang pergi buat haji dan dia dapat haji mabrur. Haji mabrur ni apa dia? Haji mabrur ini ialah haji yang tak bercampur dengan dosa. Allahu akbar tuan-tuan. Pergi buat haji daripada pergi sampai balik cantik aja. Dia jaga semua. Daripada awal pergi duit halal. Dia pergi buat haji tu duit halal, memang duit titik peluh dia, duit halal. Tu awal sekali. Pergi sana, segala rukun, segala wajib haji, segala sunat, semua dia jaga elok. Tak ada cacat celah. Tawaf dia buat elok, sa'i dia buat elok. Wajib haji nu pergi bermalam di Muzdalifah, di Mina, dia buat cantik semua. Jaga semua ni cantik, rukun, wajib haji, sunat, semua dia jaga elok. Tidak ada riak, tidak ada sum'ah. Pergi buat haji ni tak ada ingat nak menunjuk ke orang apa, tak ada, semata-mata nak cari keredaan Allah. Dia buat semua benda ni, insya-Allah dia bawa balik haji yang mabrur. Siapa boleh buat macam ni? Nabi SAW kata apa? Tidak ada janji lain daripada Allah melainkan janji syurga. Kita baca masalah, dia kata orang haji yang afdal itu macam mana? Bermula orang haji yang afdal dan orang yang sempurna pahala hajinya ialah orang yang bersusah payah ia mengerjakan hajinya. Itu dia. Dia tengok daripada angle tu. Angle apa? Angle dia pergi buat haji sekali package dengan kesusahan yang ada di dalamnya. Dia randuk habis semua. Menanggung kesusahan tu. Yang ni memperbuat hajinya dengan tidak menanti banyak duit. Tak tunggu banyak duit. Agak-agak ada duit untuk belanja, nak pergi haji, belanja di sana, balik, dan duit tinggal dekat anak pinak, dekat keluarga di rumah ada, cukup, bismillah, angkat beg pergi. Begitu. Supaya dapat sempurnakan makan minumnya,
tempat tidurnya, tempat istirahatnya di dalam kapal, ataupun masa berlabuh dan berhenti di mana tempat. Dia kata dia tak ambil kira itu semua. Agak-agak okey saja. Tak ada nak demand macam-macam waktu pergi haji ni. Apa yang ada itu saja. Dia macam tu. Bahkan memperbuat akan haji itu dalam keadaan tidak dapat sedap dan senang. Allahu Akbar tuan-tuan. Zaman lah ni zaman kapal terbang. Zaman kapal terbang ni pun ya Allah, demand macam-macam. Demand macam-macam pi. Sampai-sampai orang tempatkan di hotel. Oh, pasal apa saya dapat hotel jauh? Kawat macam tentera Nazi, pi pejabat tabung haji. Tanya pasal apa saya diletak di hotel ni jauh. Kawan saya, kami daftar sama-sama, dia dapat tak boleh haji. Tak mau susah langsung. Susah sikit kawat. Pi bertengkar di pejabat, semua orang pegat tengok, orang kenal dia. Allah, dia ni ke dia ni? Pasal di sana duduk mengaji bagus. Orang kata duduk pergi mengaji masjid bagus, tapi bila main musim haji, dia pergi haji, dia pergi jadi macam tu. Baik. Kerana apa? Kerana tiada memperbuat sedap dan senang, dan suka bersusah payah menyempurnakan segala pekerjaan haji itu. Dia sanggup melalui kesusahan waktu buat haji. Susah tuan-tuan. Walaupun lah pergi dengan kapal terbang, dia ada test lain. Test kesabaran ni dia ada. Duduk di Padang Arafah, cara Padang Arafah. Bergerak dari Padang Arafah nak main Muzdalifah, itu cara nak pergi Muzdalifah pula. Sampai di Muzdalifah, turun-turun tu dia duduk tahan nak buang air. Turun-turun duduk cari pancong, duduk cari toilet tak jumpa. Tengok kanan manusia, tengok depan manusia, tengok kiri manusia, tengok belakang manusia. Ni yang kita nak buang air macam mana? Oh, kacau tuan-tuan. Macam ni punya siri ujian Tuhan dia bagi ni. Nak buat balik haji mabrur bukan senang. Saat lagi orang bergerak daripada Muzdalifah nak pergi ke Mina, orang lain ni baih main, kita kena baih buat 50 dah. 50 dah ni kalau si Lugong lu baih Padang Serai lah. Duk tunggu 50 dah, dia duk main 51, dia duk main 53, dia langkah 52 ni saja. Tuhan dia nak test kita. Main sungguh 52, main muka tu Arab penuh, hati baik. Kuk mana ni? Pegawai tabung haji tak ada masa tu, dia pun tak tahu cari tempat menyorok, tambalan menyorok, dia pun tahu kalau ada saat lagi dengan dia habis haji dah. Tuan-tuan, tak mudah. Tak mudah apa? Tak mudah nak bawa balik haji yang mabrur, itu saja. Nak buat haji tak susah. Nak buat haji senang, kita faham semua pergerakan dan kita boleh buat. Tapi nak balik haji yang mabrur itu susah. Maka tiada sesuatu yang tinggal daripadanya, daripada segala fardu dan segala wajib dan segala sunatnya buat habis. Jaga ni semua ni. Segala rukun haji, segala wajib haji, segala sunat semua. Adapun orang yang menyempurnakan hajinya pada rukunnya dan segala wajibnya, dan tiada membayar dan juga membayar segala damnya. Kalau dia ada buat salah, pergi potong kuku ke, pergi buat benda yang nak kena dam, bayar. Semua buat bagi elok. Tetapi tidak cukup menyempurnakan segala sunatnya serta dengan tidak mau bersusah payah amat, seperti keadaan semuanya buat dengan gopoh gapa. Tapi dia buat semua, rukun haji dia buat elok, wajib haji dia buat elok, sunat-sunat haji dia buat elok. Elok tu maksudnya buat, tapi kalut. Buat kalut, buat tak sempurna. Dia ibadat ni, dia tak boleh kalut tuan-tuan. Ada hadis Nabi tengah duduk semayang, ada sahabat main lambat, lari bubak nak main, nak semayang sama dengan Nabi. Bila habis semayang, Nabi tanya, siapa dia tadi yang lari kalut tu? Syekh ni kata saya lah. Nabi kata, at-ta'anni minallah wal ajlatu minasyaitan. Nabi kata tenang itu daripada Allah, kalut gopoh gapah itu syaitan. Ibadat dia tak mau kalut, dia mau slow and steady, buat bagi sempurna. Itu sebab ayat Quran dia kata apa? Wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Sempurna, Tuhan kata, buat bagi elok. Dan banyak yang mau mengambil rehat, pergi buat haji, kira lagu nak rehat. Dia ni satu tekong sembang di Arafah, kira dia buka dia punya satu, macam satu kedai kopi lah. Orang lain duk baca Quran, orang lain duk zikir, orang lain duk talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Paling-paling tidak pun duk berdoa, dia duk pecah gebang. Dua cerita kata aku kenal dia ni macam Allahu Akbar tuan-tuan. Sayang, nak dapat pergi haji bukan senang. Dah dapat, pergi buat bagi rosak macam tu. Tak mau, dia kata. Jangan kita pergi buat kerja-kerja macam ni, nak berehat banyak dan sebagainya. Maka yang demikian itu tidak afdal dan tidak dapat banyak pahala, dia kata. Kalau macam ni punya style pergi buat haji,
bawa balik title saja, tak bawa balik mabrur. Seperti mana orang yang telah diterangkan dahulu, demikian khabarnya tersebut adalah hadis riwayat At-Tirmizi dengan kata di Ani bin Umar radhiyallahu anhu qama rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala manil hajj ya Rasulullah. Diriwayatkan kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kata dia telah bangun berdiri satu laki-laki menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ditanyanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah orang yang hajinya afdal dan terlebih sempurna pahala dan amalnya ya Rasulullah? Satu orang bangkit tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ramai-ramai orang pergi haji ni, siapa yang akan dapat haji yang special, dapat haji yang sempurna, dapat haji yang mabrur? Siapa? Supaya hamba dapat amalkan macam dia. Dia kata, dia minta Nabi habang supaya dia nak buat macam yang Nabi kata tu. Dia nak haji yang mabrur. Bila didengar oleh Nabi SAW pertanyaan laki-laki itu, maka segera Nabi jawab. Nabi kata, asy'ithu at-tafilu. Nabi kata, orang yang kusut masai rambutnya. Ciri-ciri orang tu dapat haji mabrur, kira rambut pun tak ada nak sikat, kusut masai rambutnya, tiada bersikat dan tiada berbasuh rambutnya, lagi bau busuk badannya kerana tidak mandi. Memanglah masa dalam ihram kita dilarang daripada kerap duduk sikat rambut. Dia ni masa duduk di Malaysia ni, dia ni pun satu playboy juga, satu hero Korea. Jadi bila pergi haji dah kira sikat ni dia ambil duk cungit. Pakai kain ihram pun selit sikat juga. Tu. Peralih sikit sikat rambut, peralih sikit sikat rambut. Saja duk rajin sikat, terlucut keluar rambut kena dam. Jadi sebaik-baiknya apa dia? Masa dalam ihram hindari daripada duk kerap sikat rambut. Jadi Nabi kata apa? Bila satu orang ni duduk kalut dengan ibadat haji dia ni, duk sibuk dengan ibadat haji ni, dia pun tak ada nak sikat rambut, maka rambut dia jadi kusut. Itu tanda kata dia fokus dengan ibadat dia, dengan haji dia. Dan dia kata bau badan bau sikit. Pasal apa? Pasal tak mandi. Betul tak keluar daripada Mekah nak pergi ke Padang Arafah tu, itulah mandilah. Sampai di Arafah tak boleh nak mandilah. Bergerak main Muzdalifah, bergerak main ke Mina, nak mandi apa tuan-tuan? Masuk buang air pun depa hinggut pintu macam nak kapan. Lagi nak mandi dalam tu. Mula dia ketuk, Haji, cepat sikit, ramai keluar ni. Dia macam tu dulu. Kita duk buat alik lagi, tepuk kuat sikit. Haji, pasang. Dia nak jadi pasal dah. Haji, kita duk buat alik lagi dalam tu, duk mandi dengan duk apa semua. Tak lagi kaki naik di pintu tu, kedebum bunyi, keluar dengan kita ada sepuh sekali. Ujian kesabaran masa tu. Semua orang stres. Macam-macam sebab nak jadi stres ni, macam-macam sebab. Makanan main-main kat dia, ayam rebuih mantah dia pergi dapat itu. Nasiblah siapa nak dapat. Hak tak dapat dia kata, saya pergi okey semua, makan okey, hang okey, hak tak okey no. Saya tak ada apa, duduk dekat Muzdalifah okey, hang okey, hak tak okey no. Tuan-tuan, ada orang tersangkut di Muzdalifah, kira patutnya bila lepas tengah malam tu baih mai kira bergerak pergi Mina lah. Dia sampai waktu duha esok dia dah di Muzdalifah lagi. Baih tak sampai. Waktu duha esok ni dah tengah hari dah. Baih tak sampai lagi, baih dia tak sampai lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu orang tak sabar. Jadi bagi orang yang kena test ni, dia tak boleh tahan, hilang sabar, merosakkan ibadat haji dia, hilanglah mabrur pada haji dia. Tak boleh mandi. Nabi kata, maklumlah di dalam dia mengerjakan haji, dia di dalam ihram, tidak boleh sikat rambut, tidak boleh pakai bau-bauan, dan sentiasa duduk dalam keadaan beribadah, zikir dan talbiyah dan tahlil dan tasbih dan membaca Quran dan sembahyang dan pekerjaan haji. Duduk sibuk dengan benda tu. Diri sendiri jadi macam tu. Orang macam ni kalau dia ada sabar, pahala cantik. Nabi SAW kata macam tu. Baik, masalah alamat-alamat dan tanda-tanda kerja haji yang afdal. Ketahuilah saudaraku, adalah bagi haji itu ada beberapa amalan yang menjadi tandanya supaya masyhur ia pada satu daripada rukun Islam yang 5, setengah daripada kerja yang menjadi syair haji itu.
Di antara amal yang menjadi syiar kepada ibadat haji, dia kata apa? Tawaf sa'i. Itu syiar. Syiar haji dengan umrah ni, syiar dia apa dia? Tawaf sa'i. Ini orang pergi buat haji, pergi buat umrah, mesti kena buat dua benda ni. Dua benda ni syiar kepada ibadat haji. Dan mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, mulut duk sebut macam tu. Dan menyembelih hadiah dan lain-lainnya. Dalam Quran sebut al-hadyu. Al-hadyu ni sembelihan dibuat kerana dia buat haji tamattu' ataupun haji qiran. Maka dia kena sembelih seekor kambing sebagai dam kepada tamattu' ataupun qiran. Maka dia pergi di sana, dia buat sembelihan tu. Tuan-tuan, kalau siapa dapat rezeki, ada rezeki pergi haji, masa di Mina, kita tidur balik sana terowong muasim tu. Dah lepas kita selesai dah hari 10, pagi 10 tu melontak jamrah Aqabah apa semua cantik, kita tahalul, kita cukur rambut, kita tahalul awal. Kita balik pergi kemah kita boleh dah pakai t-shirt, pakai track bottom, pakai selok track, dah boleh dah. Pasal kita dah tahalul awal. Tuan-tuan, lapang-lapangkan masa pergi ronda, explore kawasan Mina tu. Pergi explore di kawasan Mina, kawasan yang kemah kita dengan nak pergi tempat melontang tu, explore. Dia ada satu kawasan, dia panggil kawasan mazbah, kawasan tempat sembelihan. Pergi ronda saja, pergi ronda. Kan nak sesat, orang ramai tu ada. Zaman lah pula, tak ada masalah. Pergi ronda tengok, jumpa kawasan tu. Adahi, dia tulis. Oh, tu tempat besar. Adahi. Adahi ni apa? Tempat sembelih korban. Kepada orang yang buat haji tamattu', dia nak kena dam seekor kambing. Kalau dia memilih untuk bayar dekat tabung haji pergi settle benda tu pun tak apa. Kalau dia pilih untuk nak pergi di tempat sembelihan tu, dia nak bayar untuk dam tamattu' dia di situ pun tak apa. Kalau dia dah bayar duit dekat tabung haji untuk buat sembelihan untuk buat dam tamattu' dia boleh pergi buat korban di tempat sembelih tu. Saja pergi tengok tuan-tuan. Bukan nak pergi selalu buat haji ni, sekali itu aja. Jalan tengok. Oh, sampai tani. Pergi tengok. Oh, tani dia kena beli kupon. Kibas harga RM450, kita bayar duit, dia bagi kita kupon. Kita ambil kupon tu, pergi kat tempat kawan sembelih ni, tunjuk kupon. Dia tunjuk kambing kita pun hangguk, dia pun sembelih, ram, ambil cantik. Kita dah buat satu. Kita buat korban di Mina, di tanah haram. Mina ni dia ada banyak makna tuan-tuan. Mina, kalau di sana di Mekah dia panggil Muna. Mina ni maksud dia pada perkataan amna, tempat mengalir darah. Mina ni amna, tempat mengalir darah. Di situlah kejadian apa? Allah perintahkan Nabi Ibrahim suruh sembelih anak dia Nabi Ismail di Mina. Kejadian dia ambil sempena daripada kisah itu, maka dibuat tempat mazbah, tempat sembelih di Mina. Kita pergi sana, kita tengok benda-benda ni semua, ronda-ronda tengok, dah kita jumpa satu signboard biru dekat dengan terowong dekat tunnel tu, satu signboard biru, dia tulis itu slaughter houses, tempat sembelihan di situ. Ikut arrow tu, pergi dia sampai tempat dia. Kita tengok sendiri macam mana depa sembelih, depa apa. Kita duduk di sini tuan-tuan, nak buat korban, pilih untuk buat korban di Mekah, di Madinah apa semua. Hak syarikat adu kutip duit tah dia buat sungguh kedak kita mesti tahu. Kan? Dulu saya buat hak dulu punya, dia ambil gambar video. Dia bubuh senarai nama kita hak buat korban di Mekah ni. Syamsuri Ahmad, dia kata, sembelih kambing tekong. Sebut nama bini kita, sebut nama anak kita, dia sembelih. Kau duduk kemudian ni bagi nama, bagi duit dengan yang 16 tu apa mesti tahu. Dia kata dia akan bagi sijil sembelihan lah, dia akan bagi. Tunggu sijil tak mai, gambar tak mai, video pun tak ada. Kita duduk telefon tanya, Allah dia kata sabar Ustaz ni, kami tengah ni banyak ni, tahun ni ramai memang. Sampai nak main raya pusat pula dah, tak ada apa-apa pun. Kita pun tak tahu dia buat ke tak buat. Syarikat saya bagi duit ni, dia mau dengar benda saya kata ni. Bukan tuan-tuan, kita tuan-tuan, orang duk kata lah ni, ramainya penunggang agama ni, benda lagu ni lah, dia tunggang sungguh ke tak kita tak tahu, tetapi cara dia buat tu menyebabkan berlaku tahmahan. Punya ramai orang kutip duit kat ni, dia ni kutip duit untuk Quran, dia ni kutip duit untuk telaga, dia ni kutip duit, kita tak tahu dia buat betul ke tak. Yang kita tahu, dia tukar kereta baru.
Bukan kita tuduh kata duit tu dia pergi beli kereta, tetapi benda tu jadi, kita jadi tak cantik. Dalam keadaan orang duk kata ni orang-orang agama ni duk tunggang agama, sampai orang buat filem penunggang agama, dalam keadaan macam ni kita pergi ceruk minyak berat lagi, dia api itu bagi samak kuat lagi. Tuan-tuan, saya tak tahu, kadang-kadang saya makan hati dengan benda-benda macam ni, makan hati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sudah dengan fitnah-fitnah yang duk jadi ni. Kalau kita nak buat benda tu, biar transparent, bagi nampak betul benda tu, bagi puas hati orang yang ambil bahagian ni, bagi puas hati. Jangan bagi jadi ada kesamaran, jangan bagi jadi orang ingat macam-macam. Pasal apa? Pasal benda tu bukan fitnah dekat dia, fitnah kepada orang agama keseluruhannya, nanti pakat kena tempiah seorang sikit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kena sebut benda ni. Pasal bila tak sebut, menjadi-jadi. Bila saya sebut pasal duk ambil cas apa mahal, orang panggil ceramah cap, oh, ramai orang marah kat saya. Tapi kita kena sebut. Pasal apa? Kalau tak nak siapa sebut, ada orang yang mengambil kesempatan ini menjadi-jadi. Malu tuan-tuan, aib besar kita ambil kesempatan atas agama ni, aib besar. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Baik, so dia kata di antara alamat dia apa dia? Pi buat apa sembelihan al-hadiyu, pi buat sembelihan korban masa tempoh ibadat haji. Maka alamat-alamat dan syiar-syiar haji itu ada yang afdal setengah daripada setengah. Maka yang afdalnya itu ditanya oleh sahabat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kata Abdullah bin Umar, faqama rajulun akhar faqala ayyul haji afdal. Dia kata apa? Maka bangun pula satu laki-laki lain daripada kalangan sahabat Nabi, tanya kepada Nabi, kata dia, ya Rasulullah, mana alamat dan syiar haji yang afdal itu? Satu orang bangkit pula, dia kata, ya Rasulullah, antara banyak-banyak syiar ibadat haji ini, hak mana yang paling afdal? Bila didengar oleh Nabi SAW pertanyaan sahabat yang demikian itu, terus Nabi jawab, faqala al-ajju was-sajju. Nabi jawab begitu pula. Nabi kata apa? Sabda Nabi bermula, yang afdal di dalam syiar haji itu ialah meninggikan suara ketika talbiyah. Banyak amalan kena buat di dalam haji, di dalam umrah ni. Dalam banyak-banyak ni Nabi kata yang menjadi syiar besar dia apa dia? Talbiyah. Dan talbiyah itu diangkat suara. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tuan-tuan dengar pun dia mai. Dia mai tu aura ibadat tu dia mai. Ni duduk atas bahan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Macam tak makan nasi. Bila sahabat tanya Nabi, dia kata di antara banyak-banyak syiar di dalam ibadat haji ini, apa syiar yang utama? Yang utama. Yang utama Nabi kata apa? Talbiyah itu suara kena kuat. Tuan-tuan, it's very important. Itu sebab bila kita pi buat haji ke buat umrah ke, start daripada Bir Ali, kita sudah niat nawaitul umrah ke, nawaitul haj ke apa ke, start daripada situ. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia mai feel kita untuk buat ibadat itu. Tapi oleh kerana perjalanan itu 5 jam, lena lah, saya lagi lena. Dekat nak sampai Mekah, nampak menara, labbaik Allahumma labbaik, penat balik, tak apa. 5 jam muka lu tak berhenti kacau tuan-tuan. Kan? Tapi jangan daripada awal kita sayang suara. Tak mau, dia kata. Maka ucapkanlah labbaik Allahumma labbaik sampai akhirnya itu dengan kuat suara, dia kata, dan tidak dengan diam-diam, dan tidak dengan tidak dengar ke mana-mana, cakap macam duk bisik dengan bini. Talbiyah macam tu. Tak mau, Nabi kata. Dan menumpahkan darah sembelihan al-hadiyu daripada unta atau lembu atau kibas. Maka siapa memperbuat yang demikian itu, maka memperbuat dia akan syiar haji, dan itulah yang afdal, kata Nabi SAW. Kemudian sabil, dalam ayat 97 surah Ali Imran, Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dia nak bincang tentang perkataan sabil.
Sabila itu apa maksud dia? Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Buatlah haji yang wajib ke atas manusia itu terhadap Allah bagi mereka yang sabila, bagi mereka yang mampu. Apa maksud mampu tu? Dan bagi Allah hati orang-orang yang mengerjakan haji di Baitullah itu, siapa yang kuasa berjalan pergi kepadanya, maka makna sabil dalam ayat itu ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal dan kenderaan. Sabil itu maksudnya apa? Mampu dari segi bekal. Bekal maksudnya apa? Duit ringgit. Kita ada duit untuk belanja haji, kita ada duit untuk makan minum selama kita duduk ada sana, dan kita ada duit tinggal dekat keluarga yang ditinggal di rumah. Yang tu maknanya kita ada sabil, kita ada cukup bekalan. Dan yang kedua, dia kata kenderaan, ada kapal ayak kalau dulu, lah ada kapal terbang. Bermula dalil yang menunjukkan atas demikian itu ialah sepotong hadis yang didatangkan oleh At-Tirmizi dengan kata dia, faqama rajul akhar faqala mas sabil ya Rasulullah. Sahabat sudah bangkit dan tanya kepada Nabi, apakah sabil itu? Sabil yang disebut dalam Quran itu ya Rasulullah. Bila didengar oleh Nabi SAW pertanyaan sahabat yang demikian itu, maka Nabi terus menjawab, qal az-zadu war-rahilah. Nabi kata maksud sabil itu ialah bekalan dan kenderaan. Dua ni ada, cukup boleh pergi haji. Kata At-Tirmizi, ini hadis tiada kami ketahui daripada Ibni Umar melainkan daripada ini wajah.